Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan limpah dan karuniaan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Masih lagi kita dalam keadaan diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kita menggunakan nikmat tersebut untuk kita melakukan bekalan menuju pada hari akhirat yang kekal abadi. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin, pada halaman muka surat 53, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hanya senya adalah membesarkan diri itu. Sifat takabur ni sangat besar dosanya, dosa membesarkan diri ataupun takabur ni. Kata besarnya dosa membesarkan diri ataupun takabur ni, sombong ni, hingga tiada masuk syurga mereka yang di dalam hatinya, hati mereka tu sebesar biji sawi daripada membesarkan diri. Muslimin yang dikasihi, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbincangan kita iaitulah berkaitan dengan sifat hati yang mazmumah, yang mana yang wajib kita hindari, ataupun seandainya ada pada diri kita, wajib kita untuk mengubatinya, kerana ini merupakan salah satu daripada sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana seseorang itu bersifat dengan sifat ni, maka ianya telah melakukan maksiat ataupun kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sifat takabur ini ataupun membesarkan diri ataupun angkuh, sombong ni, iaitulah seseorang itu melihat, memandang dirinya lebih daripada orang. Itu sifat dia, hati dia. Memandang dia lebih daripada orang, dan orang lain itu hina daripadanya, dan dia memperlekehkan orang lain. Dia melihat orang lain tu lebih hina daripadanya. Itu dalam hati dia tu, merasakan dia lebih, serta dia merasakan orang lain kurang daripadanya. Ini nama sombong, angkuh,
Itu sifat hati. Maka orang yang bersifat dengan sifat ni lah, maka akan terkeluarlah di bibir mulutnya dengan perkara-perkara, dengan perkataan-perkataan yang membawa kepada simptom-simptom yang kita dapat fahami orang ini ialah orang yang bersifat dengan sifat takabur. Takabur tu sendiri ialah sifat hati, yang merasakan dirinya lebih daripada yang lain, serta orang lain tu kurang ataupun hina, tak sama, tamada daripadanya. Itu namanya takabur, sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga salah satu dan juga merupakan sifat yang pertama sekali yang dipakai yang nisbah makhluk, iaitulah syaitan. Dan inilah punca syaitan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu besar dosa ni. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hanya sonyo adalah membesarkan diri itu. Sifat takabur ni, sombong angkuh ni, ialah sangat besar dosanya. Dosa sifat membesarkan diri ni. Orang yang memakai sifat ni, dosanya sangat-sangat besar. Dan ianya merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Dosa besar yang bersifat melalui yang berupa bentuk batin. Maksiat batin membesarkan diri ini ialah setengah daripada dosa-dosa besar. Oleh yang demikian, mereka yang bersifat dengan sifat takabur, membesarkan diri, angkuh ini, maka orang itu telah pun terlekat padanya satu pangkat yang namanya orang fasik. Telah dikatakan orang tersebut ialah orang fasik. Kerana apa? Kerana melakukan dosa besar. Iaitulah membesarkan diri. Aku tidak berzina, aku tak minum arak. Sama bagai daripada bagaian dosa besar. Cuma zina hak kita maklum, judi, minum arak hak ni hak rupa zahir. Adapun rupa batin ni, di antaranya ialah sifat takabur. Maka oleh yang demikian, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adalah membesarkan diri ni, sifat takabur, sombong ni, yang mana kita rasa diri kita lebih, serta orang lain tu kita pandang dengan hina. Kita melihat mereka tu dengan pandangan yang hina. Dia tu kurang daripada kita. Itu namanya takabur. Maka orang yang bersifat dengan sifat ni sangat besar dosanya. Besar dosanya. Kata besarnya sifat ni dosa dia tu hingga tiada masuk syurga. Mereka yang ada di dalam hatinya, hati mereka ataupun hati barang siapalah, dia ada tu seberat biji sawi daripada sifat membesarkan diri ataupun takabur. Sampai tahap tu besarnya dosa ni. Hingga ada hadis Nabi yang mengatakan, sebagaimana sabdaan yang telah kita belajar pada pertemuan kita yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibri. Tak masuk syurga lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang ada di dalamnya sebesar biji sawi daripada kibir, daripada membesarkan diri ataupun takabur. Tak masuk syurga orang ni. Ini nak menceritakan kepada kita satu ancaman, menyatakan betapa besarnya dosa mereka yang bersifat dengan sifat takabur, yang diberi ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk syurga. Cuma perbahasan tu ada dua pandangan, sebagaimana yang telah kita belajar pada pertemuan yang lalu. Pandangan yang pertama kata tak masuk syurga, yakni tak masuk syurga betul, tak masuk syurga langsung, dengan maknanya orang itu apabila bersifat dengan sifat tersebut membawa pula, melarat pula kepada kekufuran, sebagaimana yang terjadi kepada syaitan. Asalnya adanya sifat takabur,
Bila macam tu, melarak, berjangkit, bawa kepada kufur nah dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu, bila jatuh kufur, maka tak masuk syurga langsung. Nah, tu. Ataupun tak masuk syurga di sini dengan pandangan ulama, tak masuk syurga bersama-sama dengan yang awal. Masuk syurga tapi lewat. Maknanya kena cuci dulu dosa-dosa maksiat tersebut. Dosa takabur ini, barulah dia akan masuk ke dalam syurga. Kerana terdapat hadis yang lain menyatakan orang yang beriman pasti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berbeza pandangan berkaitan dengan huraian hadis tersebut. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, besarnya dosa membesarkan diri ni, kata besar tu hingga ke tak masuk syurga nah mereka yang ada di dalam hati orang tadi seberat biji sawi, sikit saja daripada sifat takabur. Jadi sebab apa tu? Kata dosa ni besar, dosa ni sangat besar, dosa membesarkan diri ni. Elak dia. Kerana ada di bawahnya, di bawah sifat takabur ni, ada di bawahnya, di bawah sifat membesarkan diri ni, 3 macam pula daripada kekejian yang besar. Ada 3 bagai pula, tercabang pula daripada beberapa kekejian-kekejian yang besar. Ada kekejian hak besar pula, yang hasilnya punca daripada seseorang itu bersifat dengan sifat takabur. Terbiak pula di bawahnya tu ada 3 kekejian yang besar. Ada 3 bagaian kekejian yang besar kerana orang ni bersifat dengan sifat takabur. Kerana tu dosanya besar. Gitu. Mana? Yang pertama, kekejian yang besar hak pertama ni, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala. Kata merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala ni, seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu, iaitulah hadis Qudsi, yang mana Nabi SAW bersabda, yang Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya uridai wal azamatu idhari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ketinggian tu ialah ridai. Sifat kibriya ni ialah maknanya selendang aku. Sifat azamah tu ialah kain aku. Dengan maknanya ini adalah ketentuan bagi aku, sifat aku hak ni. Maka siapa-siapa yang merebut sifat ni daripada Allah, maka orang ini telah maknanya mencari satu jalan untuk ke neraka. Kerana dia pergi rampah sifat yang ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekejian yang besar yang pertama. Orang yang bersifat dengan sifat takabur, dia telah merebut sifat, hak mana sifat ni hanya khas ketentuan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita ambil, salah. Ini kekejian yang besar, merampas hak Allah Subhanahu Wa Taala. Banding mudahnya kita di atas dunia ni lah. Undang-undang dunia, orang yang tidak bekerja sebagai polis tak boleh nak pakai baju polis. Kita orang biasa, saya umpamanya ambil uniform polis ataupun uniform badan-badan yang lain, bomba kau ikutlah seragam dia, pakaian seragam dia, tiba-tiba kita pergi pakai yang itu, pergi ke mana-mana, keluar daripada rumah kita, pergi Iomo pakai yang tu, bawa pistol satu, tak boleh, salah, kena tangkap. Kerana apa? Merebut pakaian uniform hak yang lain, orang lain. Hak benda tu bukan hak kita. Kita tak boleh nak pakai benda tu, bukan ketentuan kita.
Bukan khas untuk kita. Lainlah kalau kita boleh. Ini pun sama. Maknanya hak ni ketentuan sifat tu ialah sifat Allah. Tiba-tiba seseorang itu mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia telah merebut sifat tu daripada Allah, telah dia cabut sifat tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ini merupakan kekejian yang besar bagi seseorang yang bersifat dengan sifat takabur. Itu yang pertama. Yang kedua daripada tiga bagai daripada kekejian yang besar manakala seseorang itu bersifat dengan sifat takabur, sifat membesarkan diri, sombong ini. Yang keduanya mengingkarkan yang sebenar. Ini kekejian yang kedua. Orang yang bersifat takabur, dia akan mengingkarkan perkara yang sebenar dan menghinakan manusia. Dia tak terima perkara sebenar serta dia hina manusia. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru man bataral haqqa wa ghamatan nas. Sabda Nabi artinya bermula membesarkan diri itu. Orang yang membesarkan diri, orang yang takabur ni ialah perbuatan al-kibru, sifat membesarkan diri tu. Sifat membesarkan diri ni ialah perbuatan, kata Nabi, ialah perbuatan mereka yang menolak ia mereka akan perkara yang sebenar dan mengingkarkan ia mereka akan perkara yang sebenar, serta dan menghinakan ia mereka, melekehkan ia mereka akan manusia. Itu namanya takabur. Maknanya takabur ni, orang yang bersifat dengan sifat takabur, dia akan mengingkari perkara yang sebenar. Dia akan hina manusia yang lain. Ini orang yang hasil daripada bersifat dengan sifat takabur. Dia tak akan terima benda sebenar. Dia akan hina manusia-manusia yang lain. Misal kata, seumpama ada orang yang lebih muda daripadanya dari sudut usia, tegur dia. Pakcik, abang, tak boleh ni buat macam ni. Contohnya. Yang mana teguran itu teguran yang sebenar. Bila orang itu ada sifat takabur, orang ini ada sifat membesarkan diri, angkuh, sombong, mau siapa dia kata? Dia akan marah kepada budak tadi. Engkau siapa? Budak lagi, kecil lagi, nak tegur orang tua, nak tegur aku. Tengok, menolak perkara sebenar serta menghinakan budak tadi. Ataupun orang yang pangkatnya lebih rendah daripada kita. Kita ni bos, mu siapa nak tegur aku? Aku bos mu. Tengok, pandai-pandai nak tegur kita. Tengok, menghina manusia, tak terima perkara sebenar. Sebab apa ni? Sifat takabur ni, kekejian yang kedua. Ataupun orang yang berilmu, orang yang ada ilmunya, kerana dia merasakan dia tu tinggi, ilmunya lebih banyak daripada seseorang itu. Anak murid tegur dia, katakan contohnya, mu tegur aku. Tengok, ini kerana apa ni? Ada sifat takabur. Bila ada sifat takabur, maka seseorang ini akan menolak perkara sebenar dan juga dia akan hina orang yang lain. Begitulah sebagaimana yang kita dapat ambil pengajaran daripada kisah iblis, la'natullah alaih. Yang mana iblis, yang kita maklum, lantaran daripada sifat takabur yang ada pada iblis tersebut, dia tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan kepada kita dia telah menolak kebenaran, menolak perkara yang sebenar. Allah perintah supaya dia sujud, enggan dia. Bahkan dia hina pula Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ana khairum minhu
khalaqtani minan nar, apa ni khalaqta, apa aku dijadikan daripada api, khalaqtani minan nar wa khalaq, apa ni, dan Nabi Adam itu dijadikan apa daripada mintin, daripada tanah. Aku dijadikan daripada api, manakala Nabi Adam alaihissalam dijadikan daripada tanah. Macam mana aku nak sujud pada dia, aku nak hormat kepada dia? Aku lebih hebat, tengok. Ini menghina pula manusia, menolak kebenaran, menolak perintah Allah, menolak perkara yang sebenar yang Allah Ta'ala perintah, serta dia menghina pula. Ini bersifat dengan sifat takabur. Begitulah manusia kita ini, anak cucu Nabi Adam yang bersifat dengan sifat tersebut, pastinya orang ini akan menolak kebenaran dan kekejian, iaitulah menghina manusia. Ini kekejian yang kedua. Kekejian yang kedua. Begitulah kita. Begitulah mereka yang bersifat dengan sifat takabur. Baik. Dua, kekejian dia. Yang ketiga, bahawasanya yang ketiga, bahawasanya membesarkan diri itu yang ketiga, wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pada siri yang seterusnya untuk yang ketiga.